sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sepakat dan kolektif menjulang kecermelangan. Kembali lagi bersama kami, Kumpulan 7 yang akan mengupas dan mencungkil isu-isu konflik persempadan ruang udara dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia serta implikasinya di bawah kursus GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Sebelum kita beralih kepada isu-isu hangat iaitu konflik persempadan ruang udara dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia, alangkah lebih baik untuk kita ketahui lebih dahulu maksud dari persempadanan, tuntutan bertindih dan ruang udara. Persempadanan merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada garis pemisah antara negeri dan negara, dan persempadanan negara kita telah diakui oleh masyarakat, terutamanya PBB, manakala tuntutan bertindih ialah kawasan atau wilayah yang menjadi rebutan oleh beberapa buah negara. Tuntutan ini dilakukan adalah untuk memiliki suatu kawasan tersebut secara mutlak tanpa ada sebarang penafian. Seterusnya, ruang udara bermaksud bahagian atmosfera bumi di atas sesebuah negara dari segi undang-undang yang terletak di bawah bidang kuasa negara berkenaan. Misalnya, ruang udara Malaysia. Kenyataan yang diumumkan oleh Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berhubung insiden pencerobohan 16 buah pesawat milik Tentera Udara Republik Rakyat China. Apa yang anda akan dengar selepas ini adalah sebahagian daripada rakaman audio sebenar perbualan antara juruterbang dan Menara Kawalan Trafik Udara Kota Kinabalu. Komunikasi ini berlaku semasa 16 buah pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China sedang menceroboh pada 31 Mei 2021. Rakaman diambil dari sumber terbuka. Aircraft squawking Alpha 4461 and 4462 at 22,700 feet. Identified yourself. 220 nautical miles west of Kinabalu. Okay, 5197, just be advised there's a few unknown traffic flying below you at level 245. Just for information, sir. Vision 2611, just for your information, somewhere around position OK. Later on, there will be one military operation. And since there are few aircraft, unknown aircraft flying inside Kinabalu airspace at between Bravo 225 and Bravo 245, sir. Roger, copy that. Vision 2611. Vision 2611. Vision 2611, Kinabalu. Master all, the information about the unidentified aircraft is it in your radar at all regions, all seat area between level 2 to 245? Affirm, sir, affirm. And this aircraft currently, the trend is currently flying to the south and about 66 from northwest of Bintulu. This aircraft flying back towards the north, sir. And be advised, at your 11 o'clock is our military, sir. Our military vicinity, right? Malaysia 2611, affirm. Traffic 40 Alpha Bravo Kinabalu. 640 Alpha Bravo 4065, Phoenix at level 150 at Labuan. Casa 640 Alpha Bravo Kinabalu radar identified and confirm returning back to Labuan. Back to Labuan after 40 Alpha Bravo. Casa 640 Alpha Bravo, copy.
Insiden pencerobohan kali ini tidak boleh dianggap sama seperti yang lain-lain kerana ini bukanlah satu atau dua pesawat. Sebaliknya merupakan kemasukan teratur dalam formasi dan jumlah yang banyak mengikut laluan yang tertentu. Maka ia boleh disifatkan sebagai hostile intent atau secara terang-terang boleh dikategorikan sebagai berniat jahat untuk menceroboh. Okey, isu yang pertama iaitu isu 16 pesawat China ceroboh ruang udara Malaysia. Buat pengetahuan anda, pada 31 Mei 2021, negara kita telah digemparkan dengan kejadian pencerobohan 16 pesawat China memasuki ruang udara Malaysia. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada kronologi kejadian pencerobohan 16 pesawat China di ruang udara Malaysia. Kejadian ini terjadi apabila tindakan 16 buah pesawat Tentera Republik China yang mencurigakan telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia di Kota Kinabalu. Pesawat-pesawat ini terbang menghampiri 60 batu nautika daripada pantai wilayah Sarawak serta mengubah arah penerbangan di ruang udara Peting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Sekarang marilah kita mengupas mengenai punca terjadinya pencerobohan tersebut. Antara punca mengapa pesawat tentera China menceroboh ruang udara Malaysia ialah menurut International Institute for Strategic Studies IISS berkemungkinan kerana Beijing mahu memberi amaran kepada Malaysia supaya tidak mengeksploitasi sumber minyak dan gas asli yang berada di sekitar pantai Patinggi Ali dan di kawasan lain sekitarnya. Buat pengetahuan anda, negara China menuntut perairan sekitar Banting Patinggi Ali untuk menjadi kawasan taklukan. Selain itu, berkemungkinan juga pencerobohan 16 pesawat China itu adalah penerbangan latihan bertujuan menonjolkan kemampuan pengangkutan tactical airlift angkatan tentera China. Akhir sekali, ianya juga boleh berpunca disebabkan oleh kehadiran 16 pesawat tentera China di ruang udara Malaysia. Berkemungkinan satu usaha untuk tentera udara China memeriksa kemampuan sistem pertahanan udara Malaysia dalam menangani pencerobohan pesawat asing. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan daripada kejadian pencerobohan tersebut. Antara kesan daripada pencerobohan tersebut ialah jika isu ini tidak dikendalikan dengan sebaiknya, berkemungkinan negara lain juga akan sesuka hati menceroboh ruang udara Malaysia dan mengambil kesempatan. Selain itu, pencerobohan udara akan membangkitkan kerisauan dalam masyarakat. Hal ini kerana takut akan berlakunya pergolakan kepada negara. Akhir sekali, kita akan mengupas cara ataupun langkah mengatasi isu pencerobohan ini. Langkah yang pertama ialah Kementerian Luar Negeri menghantar nota bantahan diplomatik kepada kedutaan China. Tindakan yang demikian menunjukkan kita betul-betul tegas dalam hal yang melibatkan pencerobohan kedaulatan negara. Seterusnya, menaik taraf aset pertahanan dan perisikan negara, ianya untuk memberikan kemampuan yang baik kepada TUDM dan agensi keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara. Akhir sekali, pihak yang berkuasa perlulah sentiasa membuat pemantauan di setiap perairan negara agar dapat membanteras aktiviti pencerobohan ini.
Percayai milik Israel yang dikesan merentas ruang udara Malaysia menimbulkan tanda tanya. Pengerusi Kaukus Jawatan Kuasa Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara, Datuk Razali Idris berkata, rakyat memerlukan penjelasan segera. Apatah lagi pesawat itu dikatakan diguna pakai sebagai platform ujian peralatan radar dan elektronik. Menurut beliau, pesawat berkenaan turut direka untuk menampung sistem perisikan semboyan rendaan maritim, perisikan imej, sistem amaran awal udara dan sistem perlindungan misil pesawat komersial. Datuk Razali turut mempersoalkan kebenaran untuk terbang di ruang udara negara ini. Pihaknya memandang serius aspek keselamatan dan kesejahteraan rakyat, terutama ancaman Israel menyasarkan Malaysia yang lantang memperjuangkan hak rakyat Palestin dan menentang kezaliman rejim Zionis. Terdahulu media melaporkan sebuah pesawat perisik milik Israel dikesan berlegar di ruang udara Putrajaya kira-kira 4 jam sebelum mendarat di sebuah pangkalan tentera udara negara jiran. Isu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat Israel. Kronologi kejadian. Mei 2021, pesawat Boeing 737-400 telah memasuki ruang udara Malaysia pada sekitar jam 2 pagi yang merupakan sebuah pesawat prototipe pengintip bernombor pendaftaran 4XE00 milik Israel Aerospace Industries ELTA AI ELTA. Serikat tersebut merupakan sebuah syarikat kontraktor yang berpangkalan di Tel Aviv. Pesawat Boeing 737-400 dikenal pasti berlepas dari Maldives dan kemudiannya mendarat di negara jiran yaitu Singapura. Terdapat banyak kelebihan dan fungsi dalam pesawat tersebut. Antaranya adalah pesawat tersebut diketahui digunakan sebagai satu platform bagi ujian peralatan radar dan elektronik. Selain itu, ia direka untuk menampung sistem perisikan semboyan rondaan maritim, perisikan imej, sistem amaran awal udara AEW, dan sistem perlindungan misil pesawat komersial. Punca pencerobohan. Fokus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara memandang serius berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia daripada ancaman dan pencerobohan negara luar. Antara punca yang dikenal pasti dalam pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pihak Israel adalah mungkin Israel menyasarkan Malaysia karena Malaysia merupakan antara negara yang lantang dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin serta menentang kezaliman Zionisme tentera Israel. Misalnya, melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap golongan wanita dan kanak-kanak. Mereka juga memusnahkan infrastruktur yang terdapat di sana sehingga Palestin seperti kata pepatah, padang jarak padang terkubur. Sehubungan dengan itu, pesawat tersebut dipercayai membawa radar sensitif dan peralatan pengintip. Seterusnya, kita akan bincangkan berkaitan kesan daripada isu pencerobohan. Pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat Israel menimbulkan banyak kesan negatif. Antaranya adalah pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat Israel menimbulkan kebimbangan keselamatan. Hal ini karena pencerobohan ini telah menimbulkan kebimbangan dan pertanyaan tentang keselamatan negara. Walaupun pesawat tersebut tidak melakukan sebarang aktiviti yang mengancam, kehadirannya di ruang udara Malaysia tanpa kebenaran merupakan suatu pelanggaran kedaulatan negara. Selain itu, pencerobohan ini juga akan meningkatkan ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Israel. Dalam hal ini, Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan isu ini boleh mempengaruhi hubungan antara kedua-dua negara pada masa hadapan. Langkah mengatasi isu pencerobohan. Langkah yang bakal digunakan dalam mengatasi isu pencerobohan ruang udara Malaysia adalah mekanisme tindak balas oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM terhadap pencerobohan melalui Strategi Pertahanan Udara Nasional SPUN
Selain itu, pelan operasi khusus seperti Operasi Curiga, Operasi Sera Watch, dan Operasi Jedi Watch akan diaktifkan. Isu-isu konflik persempadanan ruang udara dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia ini telah memberikan impak yang begitu besar. Kesannya telah menjejaskan beberapa aspek dalam negara seperti pendidikan, ekonomi, politik dan keselamatan. Implikasi dari aspek pendidikan yang pertama ialah berlaku pembatalan pertukaran pelajar ke luar negara, di mana program pertukaran pelajar yang terpilih ke luar negara terpaksa dibatalkan dan dihentikan. Hal ini untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan pelajar. Seterusnya, perluasan dan pertukaran ilmu terjejas. Hal ini kerana para ilmuwan dan pelajar dari dalam dan luar negara tidak dapat bertukar pendapat dan berbincang antara sesama. Selain itu, sistem pendidikan negara menjadi lemah. Ini kerana sistem pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara berkesan kerana isu konflik yang melanda. Pelajar juga kurang menumpukan perhatian kerana risau dengan keadaan negara yang tidak stabil. Sekarang mari kita lihat implikasi dari aspek ekonomi. Yang pertama, tiada sumber pendapatan. Negara dan rakyat akan kehilangan sumber pendapatan kerana tiada pelabur asing yang tertarik dan mahu melabur di negara kita apabila berlaku konflik persempadanan ini. Di samping itu, kegiatan ekspor dan import negara akan terhalang. Ini kerana setiap negara mementingkan hak serta kawasan masing-masing yang menyebabkan Malaysia tidak dapat menjalankan sebarang aktiviti ekspor dan import. Nilai mata wang juga akan jatuh. Ini menyebabkan berlakunya peningkatan harga barangan mentah dan kurangnya kuasa membeli. Ini berpunca dari harga barangan yang menaik secara mendadak kerana berlaku sekatan ekonomi dari negara luar. Implikasi isu konflik persempadanan ruang udara dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia dari aspek politik pula ialah menjejaskan hubungan antarabangsa, di mana hubungan antara negara akan menjadi renggang dan berlaku perselisihan dan konflik yang berpanjangan. Selain itu, mengalami masalah dalam menyelesaikan suatu isu. Kerjasama dan perpaduan antara negara yang terjejas menyebabkan negara mengalami kesukaran untuk mengatasi suatu masalah kerana tiada sokongan daripada negara luar. Tambahan pula, sistem politik negara juga turut terjejas, di mana konflik persempadanan turut memberikan impak kepada sistem politik negara yang menjadi kurang stabil dan terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan melakukan propaganda dalam menjejaskan sistem politik suatu negara. Akhir sekali, isu konflik persempadanan ruang udara dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia turut memberi impak dari aspek keselamatan. Antaranya termasuklah meragut nyawa, di mana negara kita kehilangan banyak nyawa pasukan keselamatan semasa mempertahankan sempadan negara. Seterusnya, kesejahteraan rakyat juga turut terjejas. Rakyat mengalami ketakutan untuk berada di dunia luar yang sudah tidak tenteram. Nampaknya kita sudah berada di penghujung video. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa isu-isu persempadanan dan tuntutan bertindih memainkan peranan penting dalam hubungan antara Malaysia dan negara luar. Konflik mengenai sempadan ruang udara dan wilayah maritim boleh mempengaruhi hubungan diplomatik dan keamanan serantau. Penyelesaian yang adil dan berkesan adalah penting untuk memastikan kedaulatan negara dan memperkukuhkan kerjasama di kalangan negara-negara luar.
Implikasinya melibatkan ketegangan diplomatik, tetapi penyelesaian yang baik dapat memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dan sebagai seorang bakal guru, kami seharusnya menjadi ejen dalam memainkan peranan mengatasi isu ini. Selaras dengan the big idea bagi tugasan ini, iaitu guru ejen perubahan masyarakat madani dalam menghadapi isu dan cabaran global semasa. Guru sebagai ejen perubahan dalam membentuk masyarakat madani memainkan peranan penting dalam menghadapi isu dan cabaran global semasa dengan mengajar nilai-nilai moral, memahami isu-isu global dan mempersiapkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21. Guru dapat membentuk generasi yang beradab, beretika dan berdaya saing. Impaknya, isu konflik persempadangan dan tuntutan bertinggi terhadap Malaysia ini dapat dibendung dan dicegah hingga ke akar umbi. Guru memainkan peranan yang penting sebagai agen masyarakat madani dalam menghadapi isu semasa dan cabaran global. Berikut adalah beberapa peranan guru yang relevan. Yang pertama, pembinaan kekuatan intelek. Guru berusaha untuk terus memperkaya diri dengan ilmu dan pengalaman. Mereka menjadi ensiklopedia bergerak, menjadi sumber rujukan di bidang masing-masing. Guru juga membangunkan potensi model insan melalui penyerapan elemen kerohanian dan kurikulum, serta menyediakan pelan pembangunan individu yang menyeluruh dan bersepadu bagi menghasilkan model insan yang menghayati aspirasi negara dan bangsa. Yang kedua, nilai kepimpinan berwibawa. Guru harus menjadi role model kepada anak-anak murid. Kepimpinan yang berwibawa berasaskan ajaran agama Islam, membentuk moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Guru juga menggalakkan daya kritis dan analitis kepada pelajar yang sangat penting dalam menghadapi cabaran dan isu-isu kompleks dalam masyarakat. Yang terakhir, membantu murid berdikari dan kreatif. Guru pada zaman ini perlu membantu murid lebih berdikari, kreatif dan inovatif. Mereka juga berperanan sebagai fasilitator atau penggerak pembelajaran, menekankan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dengan peranan ini, guru berkontribusi secara aktif dalam membentuk generasi madani yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap positif pada anak-anak murid. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Sekiranya terdapat perkara yang kurang menyenangkan sepanjang video ini berjalan, kami memohon maaf. Kerana sememangnya yang baik datang daripada Tuhan dan yang buruk datang daripada diri kami sendiri. Semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. We'll be right back.